Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Kes-kes pertelingkahan kerana mempercayai tanpa bukti suspek individu yang telah menyihir individu lain juga kerap kali didengari sehingga menimbulkan ketegangan di antara ahli masyarakat. Perniagaan tak laku. Ramai yang percaya kedainya kena ganggu buatan orang. Adakah pandangan itu ada asasnya? Sebagai seorang yang beragama Islam, kita sudah diajarkan untuk menerima kebenaran tentang wujudnya amalan sihir serta kesan buruknya pada masyarakat. Tetapi dek perubahan zaman yang semakin moden, perlakuan dan kepercayaan masyarakat kita kepada amalan ajaran sihir semakin lama semakin menurun. Dari satu perspektif, ini baik kerana akan mengurangkan jumlah mereka yang menyalahgunakan ilmu ini. Namun dari satu sudut lain, akan berlaku kekurangan mereka yang mampu menyembuhkan kesan serangan sihir di kalangan ahli masyarakat kita. Sihir adalah sesuatu yang sukar untuk dipercayai berlaku di kalangan masyarakat sekarang ini. Namun bagi mereka yang pernah mengalaminya, ia adalah sesuatu yang benar, mampu dan boleh terjadi, iaitu dengan izin Allah. Sihir merupakan dosa kedua terbesar selepas syirik dengan Allah, dan kedua-dua dosa terbesar ini saling berkait rapat, memandangkan orang yang hendak melakukan sihir dan tukang sihir akan melakukan amalan-amalan syirik kepada Allah, dan Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, makna sihir sebagai ikatan-ikatan, jampi-jampi, perkataan yang dilontarkan secara lisan maupun tulisan atau melakukan sesuatu yang mempengaruhi badan, hati atau akal orang yang terkena sihir tanpa berinteraksi langsung dengannya. Sihir ini mempunyai hakikat di antaranya sehingga yang boleh membunuh iaitu dengan izin Allah dan sampai ajalnya, sakit, mengakibatkan seorang suami tidak dapat mencampuri isterinya atau memisahkan pasangan suami isteri, atau membuat salah satu pihak membenci yang lainnya, atau membuat kedua belah pihak saling mencintainya. Itu semua terjadi dengan izin Allah sebagai ujian kepada hamba-Nya melalui perbuatan sihir. Seandainya anda memukul seseorang dengan niat untuk menyakitkan mangsa, mangsa boleh melakukan laporan ke pihak polis. Seterusnya membolehkan siasatan dilakukan. Kes selepas itu pula boleh dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan. Seterusnya diadili sekiranya perlu apa-apa bentuk hukuman dikenakan. Itu adalah asas bagaimana proses undang-undang di negara kita berlaku. Namun adakah proses sama boleh dilakukan sekiranya seseorang dengan niat jahat dan sengaja menggunakan amalan sihir untuk menyakitkan kita? Apakah pandangan undang-undang kita apabila sesuatu kes itu berkait dengan ilmu mistik, dan bagaimana pula dengan siasatannya? Seumur hidup kita semua, pasti mesti ada waktunya kita akan menemui individu yang percaya dia telah disihir. Tak kiralah dia daripada bangsa apa ataupun agama apa dianutinya, masyarakat kita masih lagi berpegang kepada kesan yang boleh berlaku disebabkan amalan sihir. Baru-baru ini bulan Jun 2021, tular di media sosial tentang penemuan seorang lelaki berusia 23 tahun berasal dari Kelantan membuat upacara sihir di dalam rumahnya. Dipercayai jiran blok depan rumahnya mendapati rumah lelaki itu sentiasa berapi pada setiap malam. Disebabkan itu, jiran yang pelik dan khawatir dengan perkara pelik tersebut bertindak memanggil polis dan bomba untuk kepastian dan keselamatan penduduk di blok itu. Jiran itu juga sempat mengambil video kejadian yang secara terang menunjukkan ada api yang sedang membakar di dalam rumah lelaki itu, dan juga kelibat lelaki berkenaan dipercayai sedang membuat ritual sihirnya. Aktiviti syirik lelaki itu kemudian terbongkar apabila polis dan bomba yang dipanggil ke tempat kejadian tiba dan memasuki ke rumahnya. Dengan keadaan di dalam rumah itu, diyakini dia membuat upacara sihir pemisah pada setiap malam di rumahnya. Dan apa yang lebih mengejutkan lagi adalah sihir itu dihantar hanya menggunakan pos laju. Apabila pihak berkuasa tiba di rumah berkenaan yang didiami oleh seorang lelaki berusia 23 tahun mendapati bukan setakat barang-barang yang dipercayai digunakan untuk upacara tersebut dijumpai, malah gambar-gambar pasangan juga dicetak untuk dibuat sihir pemisah. Tempat kejadian juga berselerak dengan barang-barang pemujaan dan kotor yang kelihatan penuh dengan darah.
Menurut pihak polis, kes ini sedang disiasat oleh pihaknya dengan lebih lanjut. Dalam pada itu, timbul tanda tanya daripada orang ramai berkenaan hukuman yang akan disabitkan untuk jenayah sihir di Malaysia. Malangnya, seorang peguam syariah tampil menjelaskan bahawa akta atau enakmen jenayah sihir masih belum ada lagi di Malaysia. Perkara ini disebabkan tiada pihak berkuasa yang boleh sahkan sihir itu berlaku selain perawat Islam. Daripada aspek sudut pandangan Islam, sihir dianggap sesuatu yang salah dilakukan dan pelakunya sedang melakukan dosa besar, mampu menyebabkan seseorang itu, sekiranya dia seorang Muslim, dianggap telah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah bergantung dengan makhluk lain selain dia. Seorang pengamal sihir secara automatik dianggap telah lari sifat akidahnya serta jauh menyimpang dari syariat Islam yang mengharamkan amalan tersebut. Oleh kerana itu, ada pendapat menyebut sihir perlu dianggap sebagai satu jenayah hudud yang sama hukumannya seperti seorang yang telah murtad. Dengan itu, seorang yang mengamalkan sihir perlu dihukum berdasarkan kepada konsep qisas di mana setiap perbuatan perlu dibalas dengan hukuman yang sama kesannya pada pelakunya. Sekiranya dia membunuh dengan sihir, maka dia wajib dibunuh sebagai contoh. Bagaimanapun, pandangan yang lebih popular menyifatkan perbuatan sihir sebagai satu jenayah yang perlu dinilai secara takzir berdasarkan kepada undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah, dinilaikan melalui sistem yang ada di kawasan negara tersebut dan dijatuhkan hukuman berdasarkan kepada bentuk hukuman yang diamalkan. Walaupun begitu, kes sihir melibatkan perkara-perkara mistik dan gaib yang sudah pastilah sukar untuk dibuktikan di mahkamah berlaku. Persoalannya di sini, ke mana hala tuju kes sihir perlu dibawa? Bagaimana hendak membuktikan sihir telah berlaku dari segi undang-undang? Sangat sukar, apatah lagi apabila pelaku sihir itu sendiri, mungkin individu yang berjiran dengan kita, diupah oleh seseorang untuk menyihirkan lawannya. Bagaimanakah tafsiran undang-undang seperti itu perlu dibentuk? Soalan yang lebih besar harus difikirkan, mahkamah manakah yang akan membicarakan kes sihir? Seandainya kuasa diberi kepada mahkamah syariah, kes sihir yang melibatkan pelaku dan mangsa Muslim saja layak dibicarakan. Apa akan berlaku sekiranya pelakunya bukan Muslim dan mangsanya Muslim atau sebaliknya? Jika hendak diletakkan kuasa bicara sihir ke mahkamah tinggi, penafsiran terhadap sihir itu sendiri sudah pastilah memerlukan satu standard yang serupa supaya akta dan undang-undang boleh digubal agar merentasi sempadan bangsa dan agama. Bidang siasatan juga memerlukan pegawai siasatan yang pakar dalam bidang sihir untuk membolehkan dia mendalami serta memahami kesan, akibat, peristiwa, pengaruh dan punca serta semua faktor yang terkait dalam kes yang sedang disiasat. Idea serta perdebatan tentang kaedah terbaik dalam menjenayahkan sihir seringkali berlaku di kalangan pengamal undang-undang, khasnya mereka yang beragama Islam. Sekiranya kita lihat kembali sejarah pada tahun 1993, Muzakarah Jawatan Kuasa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah pun menyarankan kepada kerajaan agar diwujudkan peruntukan undang-undang untuk menghukum pengamal sihir yang disabitkan kesalahan. Beberapa seminar, persidangan dan kertas kerja sudah pun diwartakan oleh badan-badan bebas dalam merangka strategi bagi mewujudkan undang-undang yang sesuai dalam membicarakan kes yang berkait dengan sihir. Antara kes yang popular apabila dikaitkan di antara sihir dengan masyarakat kita yang sering berlaku adalah kes-kes penceraian yang dipercayai dilakukan di bawah keadaan sedar. Selain itu, kes-kes rogol melibatkan lelaki yang menggunakan ilmu sihir pukau bagi melemahkan mangsa juga seringkali disebut berlaku. Namun kegagalan untuk membuktikan elemen itu di mahkamah terus menjadi isu besar. Isunya bukan saja melibatkan masyarakat Islam semata-mata, malahan bukan Islam juga terpalit sama. Sebagai contoh, kes yang dinamakan sebagai kes pembunuhan ritual tua payuh di Singapura melibatkan seorang lelaki bernama Adrian Lim serta dua wanita Cina bernama Ho Ka Hong dan Tan Mui Chu.
Mereka mendakwa Adrian, seorang bomoh yang perlu membunuh beberapa orang kanak-kanak sebagai persembahan darah menurut kepercayaan mistiknya. Kes itu menimbulkan kontroversi kerana berlakunya percanggahan pendapat di antara pengaruh sains dan ilmu mistikal ke atas pelaku semasa melakukan pembunuhan. Dengan pasukan pengguam bela direkodkan menyebut pembunuhan dilakukan kerana pengaruh ajaran mistik yang diamalkan Adrian. Sebuah lagi kes yang popular dan berlaku di negara kita adalah kes melibatkan seorang lelaki India bernama Francis, anak lelaki Anthony Sami, yang diperdayakan seorang bomoh untuk melakukan jenayah. Francis yang ketagih judi nombor ekor diminta membawa kepala manusia untuk dijadikan bahan pemujaan bagi membolehkan pembayang nombor ditemui. Bagi memenuhi permintaan itu, Francis bertindak memenggal kepala seorang warga Bangladesh sebelum kepalanya dibawa kembali kepada bomoh tersebut. Dalam kes tersebut, Francis didapati bersalah kerana dianggap melakukan perbuatan jenayah tersebut secara bebas, tidak dipaksa atau diugut melakukannya oleh bomoh tersebut. Jadi beban kesalahan jatuh sepenuhnya kepada Francis. Apa yang jelas, pihak mahkamah menghadapi kesukaran untuk membuktikan penglibatan bomoh tersebut dalam kes tersebut kerana Francis secara terbuka mengaku dia melakukan pembunuhan itu atas kehendak dan kemahuan dirinya. Jadi dengan pengalaman ramai orang yang pernah dan masih disihir ini, bukankah kerajaan perlu mengambil isu ini secara serius, memandangkan kesan sihir ini adalah nyata dan memudaratkan apabila terkenanya? Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, adakah anda setuju undang-undang sihir perlu ada di negara kita dan yang lebih penting, bagaimana untuk melaksanakannya? Sekian.